يفعل ما يريد. همك واغتمامك ويحك ما يفيد. القضاء تقدم فاغنم السكون. لا يكثر همك ما قدر يكون. الذي لغيرك لا يصل إليك، والذي قسم لك حاصل لديك. فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون. لا يكثر همك ما قدر يكون. شرع المصطفى الهادي البشير ختم الأنبياء البدر المنير. صلى الله عليه الرب القدير. ما ريح الصبا مالت للغصون. لا يكثر همك ما قدر يكون. الزم باب ربك واترك كل دون، واسأله السلامة من دار الفتون. لا يضيق صدرك في الحادث يهون. الله المقدر والعالم شؤون. لا يكثر همك ما قدر يكون. يا قلبي تنبه واترك المجون. قد ضمنت تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نور للأنام. فالرضا فريضة والسخط حرام، والقنوع راحة والطمع جنون. لا يكثر همك ما قدر يكون. أنت والخلائق كلهم عبيد، والإله فينا يفعل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الحبيب العلامة الإمام محمد عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ في كتابه موزون السكينة والسكون شرح قصيدة لا يكثر همك ما قدر يكون، للإمام القطب عبد الله بن نول الحداد نفعنا الله بهما بعلوم في الدارين آمين، إلى أن قال رضي الله عنه. نعم، قال يا قلبي تنبه واترك المجون.
Kata Imam Abdullah bin al-Haddad, wahai hatiku, hendaklah engkau sedar. Naam. Li'azamati hadzal ilah wa hikmatihi wa asrari takdirihi fi mamlakatihi. Wa ma intawa fi wa man tawa fiha mimma yaghibu anka wa la tasilu ila haqiqatihi. Yani mengingatkan tentang hal-hal yang telah disebutkan dalam syarahan yang lalu mengenai qada dan qadar yang sudah dicatat oleh Allah dan keperluan untuk berusaha. Kadang-kadang orang keliru. Qada dan qadar sudah Allah tentukan. Jadi buat apa kita berusaha? Buat apa kita bekerja? Buat apa kita beramal? Hal seperti ini adalah satu kekeliruan. Makanya diingatkan oleh Imam Al-Haddad, ya qalbi tanabbah, wahai hati, hendaklah kamu sedar. Jangan tergelincir kepada kesalahan dalam keyakinan dan pemikiran, dengan bersikap tak perlu beramal kerana sudah ditentukan kita punya nasib. Tak perlu bekerja kerana rezeki sudah ditentukan. Segala-galanya sudah ditakdirkan. Ya qalbi tanabbah, hendaklah kamu sedar daripada kelalaian-kelalaian seperti ini. Jangan tergelincir. Hendaklah kamu sedar akan keagungan Tuhan dan juga hikmah yang diletakkan pada ketentuan qada dan qadarnya, yang kamu tidak dapat meliputi segala apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya qalbi tanabbah annaka dha'ifun, wahai hati, hendaklah kamu sedar annaka dha'ifun, kalau kamu ada kelemahan. La taqwa ala isti'abil asya', kamu tidak mampu untuk mengetahui segala sesuatu. Ya qalbi tanabbah annaka law ubtulita bi baliyatin la dhahaba kullu ma indaka amamaha wa intaha amruka. Wahai hati, hendaklah kamu sedar, kalau sesungguhnya kamu bila diuji dengan satu ujian dan dugaan, maka akan hilang segala-gala apa yang kamu miliki. Karena dugaan tersebut, yakni untuk kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya qalbi tanabbah anna fi khazainihi ta'ala ma yajillu 'anil wasfi wa falzamil adab. Wahai hati, hendaklah kamu sedar bahwasanya apa yang disimpan oleh Allah daripada rahasia ketentuannya, kamu tidak mampu memikulnya kerana terlalu luas dan terlalu dalam. Hendaklah kamu beradab. Ya qalbi tanabbah annaka abdun wa anna rabbaka maulal majdi. Wahai hati, hendaklah kamu sedar kalau kamu ini hanya hamba dan Allah adalah Tuhan yang Maha Agung. Ya qalbi tanabbah anna wajibaka al-khudu wal istislam wal ridha bima hakamal malikul alam. Wahai hati, hendaklah kamu sedar bahawa kewajibanmu hanya pasrah, kewajibanmu hanya tunduk dan patuh, ridha kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. I'til ma'iyyata haqqaha walzam lahu husnul adab wa'alam bi'annaka abduhu fi kulli halin wa huwa rab. Berikanlah hak daripada rasa bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan biasakanlah kamu melazimkan diri dengan adab, dan ketahuilah bahwasanya sesungguhnya kamu adalah hamba dalam setiap keadaan, dan Dia adalah Tuhan juga pada setiap keadaan. Allah adalah Tuhan saat kita dalam keadaan senang. Allah juga adalah Tuhan kita saat kita berada dalam keadaan susah.
dalam setiap keadaan, wa huwa Rabb, dia tetap adalah Tuhan. Artinya, tidaklah kekuasaan dan keagungan Tuhan itu hanya terhad ketika kita dapat apa yang kita inginkan daripada Allah Subhanahu wa taala. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Adapun sebagian manusia bila diduga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberi nikmat, maka dia mengatakan Rabbi akraman, Tuhanku memuliakan aku, Tuhanku sayang aku. Ketika diduga rezekinya kurang, maka dia mengatakan Tuhanku menghina aku, Tuhanku tak sayang aku. Maka dalam hal ini dia memberikan hak Tuhan masa dalam keadaan senang saja. Dalam keadaan susah dia kata Tuhan tak sayang aku. Faham tak? Maka lihatlah kita punya muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala saat kita mendapati apa yang kita inginkan dan saat kita tidak dapat. Faham tak? Naam. فما يليق بالعبد إلا الخضوع والانكسار والأدب والتسليم والرضا وقد أخذ العبرة بعض الأخيار وقد اشترى مملوكا رقيقا. Diceritakan ada seorang yang dia membeli seorang hamba sahaya. Ini seorang hamba membeli hamba sahaya. Fasa'alahu masmuk. Hamba sahaya yang baru dibeli tadi ditanya, siapa nama kamu? Katanya. Hamba sahaya menjawab, qala ma sammaitani. Nama saya adalah apa saja nama yang kamu bagi. Qala fama syughluk. Apa yang kamu boleh untuk bekerja? Qala ma syaghaltani. Pekerjaan saya adalah apa saja yang kamu suruh saya bekerja. Qala lahu wa ma libasuk. Apa kebiasaan pakaian yang kamu nak pakai? Dia kata, qala ma albastani. Apa saja pakaian yang kamu suruh saya pakai, saya pakai. Qal fahal indaka syai'un. Hamba sahaya tadi ditanya, kamu ada memiliki sesuatu ke? Qala al-abdu la yamluku syai'an ma'a sayyidih. Kalau hamba sahaya mana boleh punya sesuatu kalau dia dimiliki oleh tuannya. Faqala hadha ar-rajul fi nafsihi hadha mamlukun wa ana mamluk, la ilaha illallah. Kata si pembeli hamba sahaya itu kata, ini adalah hamba sahaya, aku pun juga hamba sahaya. Wa kulluna mamlukina lillahi fa kaifa ana ma'a rabbi. Dan kita semua adalah dimiliki hanya oleh Allah. Bagaimana muamalah saya dengan Allah? Paham tak? Definisi seorang hamba dalam kisah ni. Gal masmi illa ma sammani bihi rabbi. Nama saya ini adalah nama yang telah diberi oleh Tuhan saya. Walau nadaniyan nasu bi ayyi ismin wa ma yanbaghi an yakun walau nadaniyan nasu bi ayyi ismin. Orang nak panggil saya dengan nama apapun, hakikatnya nama saya adalah nama yang Tuhan bagi kepada saya. Wa ma yanbaghi an yakunu syughli illa ma bima syaghalani bihi rabbi. Dan pekerjaan saya adalah apa yang Allah mahu saya bekerja. Falimada ashtaghilu bighairihi. Kalau sepatutnya perbuatan saya itu adalah perbuatan yang Tuhan saya suruh, kenapa saya sibuk dengan perbuatan dan pekerjaan yang lain? Fatta'adha bimamlukihi wa waqa'a fathul babi ala yadi dhalikal mamluk
fasara mamlukuhu ustadzuh. Sehingga seorang yang membeli hamba sahaya tadi mengambil pengajaran daripada hamba sahaya yang dibeli. Maka hamba sahaya itu menjadi guru kepada yang membelinya. Berapa ramai daripada kita punya orang-orang di atas muka bumi ini yang dia hakikatnya adalah hamba sahaya, hamba kepada Allah, namun ia sombong. Yang satu mendakwa saya punya ilmu, satu mendakwa saya ada strategi, yang satu kata saya ada kekuatan ketenteraan, yang satu kata saya ada ilmu teknologi, satu kata pula saya ada kekuatan senjata biologi, satu lagi mengatakan saya ada kekuatan senjata virus, satu lagi mengatakan saya masing-masing nak tunjuk dia punya diri, kehebatan dirinya. Seakan-akan apa yang ada padanya daripada ilmu, ketenteraan, kekuatan adalah dia punya, dia yang cipta, dia yang buat. Seakan-akan dia berpikir seperti itu dan tak mungkin hilang daripadanya walau sesaat pun. Faham dong? Hadza yang perlu untuk disedarkan oleh hati seorang hamba adalah dia tak punya apa-apa. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Di hari tiada seseorang yang memiliki apapun, tak punya apa-apa. Faham dong? Yang punya ilmu di dunia nanti di akhirat ilmunya tak boleh buat apa. Yang ada teknologi di dunia nanti di akhirat teknologi tak boleh buat apa. Yang ada ketenteraan nanti khalas. Bermula daripada nyawa sampai ke tenggorokan dah tak ada jawatan lagi, dah tak ada siapa nak tolong dia. Pada akhirnya akan kembali dia masuk ke dalam kubur seorang diri. Ada orang masuk kubur dengan dia punya geng? Tak ada. Orang yang menemukan senjata biologi, dia akan masuk kubur dengan senjata biologinya supaya terselamat daripada soalan mungkar dan nakir? Tak boleh. Orang yang ada kekuatan apapun, kekuatannya tak akan dibawa sampai ke barzakhnya pun. Datang seorang diri, akan balik kubur pun seorang diri. فهمتم. وكان سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم لا يجلس إلا متوركا أو مفترشا في مجالسه كلها مدة 15 سنة. فقالوا له ألا تتعب؟ فقال إنما أنا عبد وهذه جلسة العبد بين يدي سيده. Syekh Abu Bakar bin Salim kalau duduk dalam majlisnya, duduk dalam keadaan posisi mutawarrik. Mutawarrik ini duduk seperti orang duduk tasyahud akhir. Selama 15 tahun. Setiap kali duduk, tak pernah duduk bersilah. Selama 15 tahun. Kenapa berbuat demikian? Tak letih kah? Duduk lama-lama dalam satu kondisi. Ini seperti orang tasyahud akhir. Katanya, saya ini seorang hamba. Dan seperti inilah duduknya seorang hamba di hadapan tuannya. Adab, sopan, akhlak. Siapa tuannya? Allah subhanahu wa ta'ala. Faham? Tidak ada sombong walaupun orangnya alim, arif billah. Tiada sombong walaupun dihormati dan memiliki kedudukan yang mulia. Faham dong? Tidak bertambah kedudukan di sisi Allah, melainkan bertambah ia bertawadhu. قال سيدهم حبيب الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya ini adalah hamba.
duduk sama seperti hamba, makan pun sama seperti hamba, makan seperti mana hamba makan, dan duduk seperti mana hamba duduk. Yakni apa? Tawadhu, tak ada sombong. Jangan sekali-kali sombong. Jangan takbur. Jangan takbur karena kekayaan. Jangan takbur karena kedudukan. Ada satu keadaan di mana kekayaan dan kedudukan tak boleh tolong kepada seorang yang sombong. Berapa ramai daripada orang yang memiliki segala-galanya baru dihantar penyakit yang tak dapat diubati, tak bermanfaat. La harta, wala kedudukan, wala dokter yang nak kasih sembuh. Faham tu? Siapa yang boleh dapat membayar dirinya boleh selamat ketika ajal datang? Nak dirasywahkan malaikat itu. Datang seseorang berjumpa dengan seorang raja. Kemudian ingin mengingatkan dan menegur kepada seorang raja. Katanya, wahai raja, bila kamu dalam keadaan haus dan tidak ada air kecuali satu cawan air, dan kamu tidak dapat minum air ini kecuali dengan membeli dengan separuh kerajaanmu. Yani kalau makan makanan haus atau ada makanan sangkut di sini, tak boleh masuk ini makanan kecuali dengan segelas air. Tapi harga air ini separuh daripada kerajaan. Adakah kamu akan membeli air tersebut? Katanya, ya, aku nak beli walaupun dengan separuh kerajaanku, karena tidak sanggup untuk nak membiarkan makanan sangkut pada tenggorokan. Kemudian kalau begitu, wahai raja, kalau kamu sudah membeli dengan separuh kerajaanmu, dengan hanya secawan air, lepas tu air tu masuk dalam, dia nak keluar tapi tak boleh keluar. Tak boleh buang air kecil. Sangkut. Entahkah dengan walhasil boleh keluar tapi dengan separuh kerajaan. Adakah kamu akan membelinya dengan separuh kerajaan untuk boleh buang air kecil? Katanya, ya, aku akan beli, siapa nak tahan. Tak sanggup nak berhadapan dengan keadaan tak boleh buang air kecil. Kalau begitu kerajaanmu itu belum mencukupi nikmat minum air dan nikmat buang air. Semua kerajaan. Baru nikmat air. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Nak sombong macam mana? Nak takbur macam mana? Oleh hadza kala Imam Al-Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya ini makan seperti mana, saya ini adalah hamba, makan seperti mana layaknya hamba, dan saya duduk seperti mana layaknya seorang hamba. Jangan sombong. Naam. Fasallallahu ala khairi abdin wa ala alihi wa sahbihi ahli majdi wa man dakhala fi dairatihim fatanabbah hadaqallah. Hendaklah kamu sedar, semoga Allah memberikan hidayah kepada kamu. Kata penulis, watrukil mujun, dan tinggalkan al-mujun, sikap tidak peduli. Utruk adamul mubalati bil amri, watruk as-safah wa adam inzal syai' fi manzilatih. Tinggalkanlah sikap tidak menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Watruk adamul mubala bil muhimmati wal qadaya al-azimat. Tinggalkan sikap tidak peduli dengan hal-hal yang prinsip dan penting. Watrukit tasahul fima yajibu an yuntabaha lahu wa yu'azzama amruhu fih. Tinggalkan sikap merengan-rengankan apa yang telah diwajibkan untuk kamu ambil berat, dan hal-hal yang diagungkan perkaranya janganlah kamu abaikan. Hada qasidah Imam Abdullah bin Al-Haddad tentang bait yang ketiga saya ingat ini.
Ya qalbi tanabbah watrukil mujun. Naam. Garrubba ash'ath aghbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Kamu terkadang mendapati seseorang yang kalau datang ketuk pintu rumah kita nak meminta sesuatu, kamu tak akan diberi, atau nak meminang tak akan diterima. Yakni nampak penampilan orang itu tak kemas. Jangan kamu melihat orang yang sedemikian dengan pandangan hina, karena mungkin saja orang itu adalah orang yang wali, orang yang hampir dengan Allah, yang kalau berdoa, doanya lebih diutamakan, dikabulkan berbandingkan kamu. Supaya tak sombong dengan sesiapa. Jangan pandang orang dengan pakaiannya. Satu ketika ini cerita joke lah kot mungkin ya. Abu Nawas yang bukan Abu Nawas, Juha. Tahu Juha? Yang banyak diceritakan biasanya yang kelakar ya. Tapi sometimes dari punya cerita itu dia ada apa? Ada pengajaran. Gal satu hari Juha dijemput oleh Sultan. Juha ketika dijemput oleh Sultan terlupa akan jemputan tersebut, maka dia saat kerja dan berkeringat dan nampak kotor bajunya, baru sedar kalau hari ini adalah hari jemputan, makan tengah hari bersama dengan Sultan. Maka Juha terus datang daripada tempat ladangnya pergi ke tempatnya Sultan. Si penjaga pengawal nampak pakaian Juha tu pakaian apa tak betul, kotor daripada ladang. Dianggap pengemis. Pergi. Ditolak daripada pintu masuk istana. Lepas tu balik rumah pakai pakaian yang cantik, bagus. Pakaian rasmi lah. Datang ke istana. Penjaga nampak, silakan. Orang yang sama, hanya beza pakaian. Faham tak? Duduk di meja makan bersama dengan Sultan. Silakan makan. Yang lain makan, Juha ambil dia punya makanan, dicampakkan pada bajunya. Macam ni. Ambil makanan, sampai bajunya tu kotor. Sultan pun hairan, apa pasal kau buat macam tu? Yang dijemput bukan saya, tapi pakaian saya. Aku datang awal tadi, hanya pakaian tak elok tak dibagi masuk. Aku juga datang pakai pakaian yang elok, dia sambut. Yang dijemput pakaiannya, bukan aku. Sekarang yang nak makan, bagi pakaiannya makan, macam tu. Bila penilaian hanya kepada zahir. Jangan pandang orang daripada segi zahirnya. Untuk direndahkan. La yaskhar qaumun ala qaumin asa an yakunu khairan minhum. Jangan kamu rendahkan satu kaum. Mungkin kaum yang kamu rendahkan itu adalah lebih baik daripada kamu. Nah. Apa itu dalam hadis Nabi Muhammad SAW, apa ya Allah? Janganlah kamu menghina saudaramu karena sesuatu yang ada pada dirinya. Jangan sampai nanti sesuatu yang ada pada diri orang itu disembuhkan oleh Allah dan diberikan kepada kamu. La tushmit. Janganlah kamu memandang rendah kepada orang lain karena sesuatu yang ada padanya, nanti sesuatu itu diselamatkan daripada orang itu diberikan kepada kamu. Karena merendahkan kepada orang sedemikian. Jangan pandang rendah kepada orang susah. Jangan pandang rendah kepada orang yang kurang upaya. Jangan pandang rendah kepada orang cacat mental. Jangan pandang rendah kepada orang yang bekerja sebagai apapun pekerjaannya.
Jangan tengok rendah kepada orang yang bekerjanya membersihkan dedaunan di tengah-tengah jalan raya situ. Jangan pandang rendah kepada seorang cleaner, seorang tukang sampah contohnya. Jangan pandang rendah. La. Bukan itu raja nak menimbang seseorang siapa lebih baik, siapa yang tidak. Mungkin saja yang bekerja seperti itu ada darjatnya amat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbandingkan yang duduk di office, berbandingkan yang duduk di bawah ekon, berbandingkan yang gajinya mungkin berapa. Yang mungkin gaji sederhana tu kerja-kerja macam tu yang nampak kotor, nampak bau, nampak busuk, tapi lebih barakah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pandang rendah. Jangan hina orang karena profesinya, karena pekerjaannya, karena pakaiannya. Karena pada akhirnya semuanya akan ditinggalkan. Malaikat kalau panggil kepada seorang hamba di dalam barzakhnya akan dipanggil wahai fulan bin fulan. La dipanggil doktor, wala dipanggil profesor, wala dipanggil datuk, wala dipanggil Tan Sri, wala masih, wala dipanggil Habib, wala dipanggil Ustaz, wala dipanggil Syekh, masih, wala dipanggil apapun juga. Semua gelaran berakhir di dunia saja. Di alam barzakh nanti masih, tak ada gelaran-gelaran, semua habis. Pada akhirnya akan menentukan adalah amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sifat tawadhu. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Orang yang tawadhu akan diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna at-tawadhu warfa' darajatana 'indaka ya rabbal alamin waj'alna mahbubina 'indak manzurina minka wa mahbubina ladayka ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, tsabbitna 'alal haqqi fima naqul. ثبتنا على الحق فيما نفعل وثبتنا على الحق فيما نعتقد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ربنا تقبل منا. بسم الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. الزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون. لا يضل